Okey, kita nak pergi ke tajuk ketiga untuk matematik A03101 untuk matematik 1 semester 1. Tajuk ketiganya adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, dekat sini apa yang kita akan belajar tadi? Mempelajari dan memahami persamaan kuadratik dan menggunakannya bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Jadi tajuk kita untuk video kali ini adalah pertama, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah ni maksud dia dalam satu persamaan tu, ungkapan kuadratik tu dia ada satu saja pemboleh ubah, iaitu sama ada x, y, z atau yang lain lah, cuma ada satu saja. Dan kemudian pemboleh ubah tersebut mesti kuasa 2. Kuasa 2 yang paling tinggi, tak boleh kuasa 3, kuasa 4. Jadi yang seterusnya kita tengok contoh dan penerangan yang berikutnya. Okey, kat sini mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita tengok takrifan dia. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertingginya pemboleh ubahnya adalah 2. Okey, 2 saja paling tinggi. Kemudian kita tengok bentuk arm dia. Macam mana kita tulis? Okey, bentuk arm untuk ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, satu pemboleh ubah kat sini, pemboleh ubah dia ialah X. Kuasa paling tinggi adalah 2. Ini kuasa 1, ini kuasa 2. Paling tinggi 2. Kemudian kita nyatakan apa A, B dengan C ni. A adalah perkali untuk X kuasa 2. B adalah perkali untuk X. C adalah pemala. Okey. Jadi kalau soalan kata tuliskan dalam bentuk arm atau bentuk kuadratik, ungkapan kuadratik, jadi kamu buat AX kuasa 2 kat depan tambah BX dan C. C ni adalah nombor nyata lah, apa nombor saja di belakang. Okey. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok soalan pertama. Tentukan sama ada setiap ungkapan yang berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Berikan justifikasi anda. Ada soalan A, B, C, D. Ada 4 soalan kat sini. Kita nak kena pasti adakah dia ungkapan kuadratik ataupun tidak dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita selesaikan satu per satu. Okey, soalan A, 12 tolak 3x kuasa 2. Okey, 12 tolak 3x kuasa 2. Okey, dia kata sini, tengok pemboleh ubah. Adakah ada satu pemboleh ubah? Ya, satu saja x. Kuasa pemboleh ubah adalah 2. Betul, 2. Jadi, automatik dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia 1x dan x itu kuasa 2. Tak ada kuasa lain daripada kuasa 2. Jadi, dia adalah ungkapan kuadratik. Okey? Alright. B. 4x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 7. Okey? Tengok sini, adakah dia ada satu pemboleh ubah? Ya, x. X sahaja. Tengok kuasa pula. Ada kuasa 2, kuasa 3. Kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 3. Jadi, dia adalah bukan ungkapan kuadratik sebab kuasa tertinggi mestilah 2. 2 saja, bukan 3. Alright. Soalan ketiga, 5 per x kuasa 2 tolak 2x sama dengan 5x kuasa negatif 2 tolak 2x. Okey, kita tengok mula-mula saya cek dulu dia punya pemboleh ubah ada berapa. Okey, pemboleh ubah dia ada x. Jadi ada satulah x sahaja semua. Kemudian kita cek kuasa pula. Okey, ni kuasa 1, kuasa 2, kuasa negatif 2. Ni okey. Dekat sini, okey, satu lagi, dia kalau boleh pemboleh ubah dia mesti berada di atas. Kalau di bawah sini, walaupun kuasa 2, dia adalah bukan kuadratik. Sebab kalau kuasa 2 ni bawa naik atas, dia akan jadi negatif 2. Dia mesti berada di atas saja. Pemboleh ubah tak boleh berada di bawah, per bawah ni. Jadi kat sini, kalau kamu tengok yang atas ni, kuasa paling tinggi adalah negatif 2 kan. Negatif 1 dengan negatif 2 kan. Jadi 1 sini. Jadi terdapat kuasa pemboleh ubah yang negatif. Jadi dia mesti adalah positif semua. Jadi dia adalah bukan ungkapan kuadratik. Walaupun dia ada satu pemboleh ubah,
tapi ada kuasa negatif, jadi dia tidak dianggap sebagai ungkapan kuadratik. Alright. Untuk yang terakhir pula, x kuasa 2 tambah 5y kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Okey, kita check balik. Mesti check pemboleh ubah dulu. Ada berapa pemboleh ubah? Ada x, ada y. Jadi dia ada dua pemboleh ubah sini. Apa syarat kita tadi ialah satu pemboleh ubah kan. Jadi kesimpulan kat sini terdapat dua pemboleh ubah iaitu x dengan y, maka dia adalah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Faham? Okey, kesimpulannya ada satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu mesti kuasa 2. Kemudian pemboleh ubah tu tak boleh berada di bawah bawah lah. Jadi dia ada satu baris di atas saja. Itulah dia punya syarat untuk kuadratik dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, sekarang ni kita nak pergi tentukan nilai a, b dan c bagi setiap ungkapan kuadratik berikut. Okey, a adalah sebelah x kuasa 2, b adalah perkali untuk x sahaja, c adalah nombor sahaja. Okey, jadi kita tengok sini, x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. A adalah nombor sebelah kuasa 2 sini. Jadi ada nombor sepatutnya sini, tapi kamu tak nampak kita buat sini 1. X kuasa 2 ada nombor perkali 1, sebab tu A kita lah 1. B adalah nombor sebelah x saja ni, sebelah x ni. Perkali untuk sebelah x ni, jadi 3. Dan C adalah nombor saja, negatif 5. Jawapan A adalah 1, 3 dan negatif 5. Okey. Kita contoh B. 2x kuasa 2 tolak 7x. A adalah perkali sebelah x kuasa 2 ni. Ni 2. B adalah yang x tadi. X adalah negatif 7. Ada C tak? Ada nombor tak sini? Tak ada kan? Jadi C kita adalah kosong. Okey. C pula, x kuasa 2. Apa dia sebelah untuk perkali x kuasa 2 ni? Bagus. A kan? Jadi A kita berapa sini? 1/2. Jadi 1/2 lah kita di sini. Jadi B kita kosong. C kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada apa-apa nombor selepas tu kan? Ini untuk A saja. Okey. 9 tolak 3x kuasa 2. Okey, kuasa 2 berada dekat belakang kan? Dia tak kira di belakang ke, di tengah ke, di depan ke. Janji ada kuasa 2. Sebelah kuasa 2 ni perkali untuk kuasa 2 mesti lah A. Jadi A lah negatif 3. Okey, tengok. Ada X tak sini? Tak ada X kan? Dia tu nombor saja kan? Ni 9 lah nombor. Jadi nombor 6 kat sini. Pemala kita. Jadi yang X tak ada, kita buat kosong. Okey. Yang ni pula 4 tolak 2P tolak P kuasa 2. Okay? Kalau apa-apa pemboleh ubah yang tak ada nombor tu, perkali kita buat 1. Memang ada nombor 1 kat depan. Dia cuma tak tulis saja. Jadi A lah sebelah P kuasa 2 kan? Ini lah negatif 1. B ialah yang sini, perkali kat yang ada P ni, pemboleh ubah ni, dapat negatif 2. 4 ni pemala untuk C. Okey, yang ni pula negatif 1/3 y kuasa 2 tolak y. Ada y kan, kita buat 1. Apa-apa sajalah soalan berikutnya, kalau ada pemboleh ubah je, kita buat nombor 1. Sebab kita nak tunjukkan dia wujud perkali 1 kat depan tu, supaya memudahkan kamu. Jadi sini A y kuasa 2, inilah untuk nilai A, perkali dia negatif 1/2. Y ni adalah negatif 1. Sebab tu kita buat negatif 1. Biasa kalau sebab kesilapan belajar buat kosong, sebab tak ada nombor kat depan tu. Sebab tu ada nombor 1. Jadi sebab dia negatif 1, kita tulis negatif 1. Dan C dia tak ada pemala. Jadi jawapan kita adalah kosong je. Okey. Alhamdulillah. Okey. Tentukan setiap ungkapan kuadratik berikut dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tentukan nilai A, B dengan C. Okey, tengok soalan ni. Yang ni dia ada pasti darab lah. 4P darab dengan ungkapan ni 2 tolak P kan. Kamu kembangkan dia. Tengok lapanan ni 4 darab 2 dapat 8P. 4P darab dengan negatif P dapat negatif 4P kuasa 2. Kalau dia kata ungkapan kuadratik dalam bentuk kamu kena susun dulu kuasa 2 kat depan. Yang ini di depan, yang lain ni di belakang. Jadi 4P kuasa 2 tambah 8P. Mesti kuasa 2 kat depan, yang lain tu di belakang. Diikuti dengan pemboleh ubah P dan pemala. Okey, kat sini. Jadi A kita apa tadi? A ialah nombor perkali sebelum untuk kuasa 2. Jadi perkali kita ialah A ialah negatif 4. B
ialah perkali untuk pembuluh ubah yang kuasa 1 tadi. Jadi perkali kita adalah untuk B adalah 8. Okey, ada nombor pemalas sini. Tak ada kan? Jadi C kita adalah kosong. Okey. Pergi soalan B, 3x darab dengan 3x tambah 2 tolak 8. Kita kembangkan dulu. Kamu akan dapat 9x kuasa 2. Ini akan dapat 6x. Ini akan dapat 8. Tengok, kebetulan dia dah tersusun dah kuasa 2. Ni kuasa 1 dengan pemalas. Jadi 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 8. Okey, kita selesaikan yang sebelah kanan ni. A kita apa? Perkali untuk kuasa 2. 9. Bagus. B perkali untuk yang kuasa 1x ni. Positif 6. C pemalas. Negatif 8. Tengok, kamu dah cekap dah. Okey, yang ni pula. 2x tolak 3, x tambah 1. Kita buat, kita kembangkan. Yang ni. Ini jarak ini akan dapat 2x kuasa 2. Ini akan dapat 2x. Ini akan dapat negatif 3x. Ini akan dapat negatif 3. Tolong berhati-hati untuk tanda positif dengan negatif. Kalau sama tanda untuk darab, kalau sama tanda positif, tak sama tu maksud ada satu tambah, satu tolak, dia akan jadi negatif. Dah selesai ni, kita selesaikan ni. X kuasa 2. Okay, ni pembuluh ubah X ni. Perkali dia adalah 2 dengan 3. Kita selesaikan dia. 2 tolak 3 akan dapat negatif 1x. Kita tambahkan 1 depan ni. Jadi 1x. Pemalas ni adalah 3. Dah tersusun. Jadi A kita adalah perkali sebelah untuk X kuasa 2. 2. B perkali untuk X saja. Jadi sini negatif 1. C adalah pemalas dia. Negatif 3. Jadi inilah jawapan untuk kamu selesaikan. Kalau ada soal biasa ni soalan objektif lah. Susun dalam bentuk am. Kenal pasti daripada A, B dengan C. Saya harap kamu faham. Mudah-mudahan kamu mudah ingat, mudah faham dan boleh selesaikan soalan-soalan yang sebegini. Terima kasih.